الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن عوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Hadis yang ketujuh daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini adalah nasihat. Nabi ulang, agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya, kepada siapa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Azza wa Jalla, kepada kitabnya, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada pemimpin umat Islam dan juga keseluruhan mereka. Muslimin yang dirahmati Allah. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dia adalah sahabat yang dia lambat berjumpa dengan Nabi. Tamim datang tahun ke-9 Hijrah dan dia menghabiskan masa sedikit sahaja bersama dengan Rasulullah. Dan apabila Tamim ini datang, dalam hadis riwayat Muslim dan juga Ahmad, diceritakan bahawa mereka ini apabila datang, kapal mereka tersesat. Mereka dipukul ombak lalu mereka tersesat. Dan sesatnya Tamim ini, itulah kisah yang mana mereka ini 9 ataupun 10 orang daripada mereka bertemu dengan Dajjal. Nanti insya-Allah kalau ada kesempatan kita boleh sebut hadis tentang Dajjal, pertemuan Tamim dengan Dajjal, soalan-soalan Dajjal dan sebagainya. Yang mana apabila mereka balik berjumpa dengan Nabi, mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ulang cerita itu di atas mimbar. Lelaki yang mereka jumpa ini, lelaki yang Dajjal ini mereka jumpa, cerita kepada semua sahabat ini bahawa aku akan keluar dan aku akan berjalan di keseluruhan muka bumi illa Tibah, melainkan tempat yang namanya Tibah. Jadi bila Tamim cerita kepada Nabi, Nabi dengar dan Nabi kata, dzaka Dajjal, itu adalah Dajjal, dan Tibah adalah tempat ini, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Maknanya Dajjal ini dia akan pusing ke semua tempat melainkan Madinah sahaja yang dia tak masuk. Jadi inilah sahabat Nabi Tamim Ad-Dari. Dan dia juga orang yang pakar tentang agama Yahudi, tentang kitab Taurat. Di kalangan sahabat Nabi ada 3 orang yang pakar tentang ahli kitab. Sebab ketiga-tiga mereka ini datang daripada budaya, daripada tempat mereka bercampur dengan ahli kitab. Tamim datang daripada Palestin, salah seorang, Tamim Ad-Dari, dia pakar tentang kitab-kitab terdahulu. Abdullah bin Salam, Yahudi yang memeluk Islam, dan juga Salman Al-Farisi. Salman ni dia suka berjalan, jadi dia berjumpa dengan orang. Jadi 3 orang sahabat ni mereka pakar tentang cerita ahli kitab. Tamim Ad-Dari, walaupun dia duduk dengan Nabi tak lama, tapi dia adalah salah seorang di kalangan sahabat yang hafal Quran dan bagus hafalannya. Dia menjadi rujukan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini barakah yang Allah bagi dekat dia. Dia duduk dengan Nabi sekejap je, setahun je. Tahun ke-10 Nabi pergi haji, Nabi balik dan Nabi wafat. Tapi dia hebat di dalam Al-Quran. Dan hebatnya Tamim ni kerana dia boleh gabungkan ilmu yang ada di kalangan orang Islam dan ilmu ahli kitab.
Sebab itu di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Tamim satu-satunya orang yang diberi tauliah untuk mengajar di masjid. Kita susah bagi tauliah, Umar lagi susah. Umar tak bagi kat siapa pun melainkan kepada Tamim Ad-Dari. Dan Umar bagi kat dia tauliah mengajar pun sebab dia minta kerap kepada Umar. Dia selalu minta, Umar tak bagi. Kenapa Umar tak bagi? Sebab apabila adanya kelompok yang namanya Al-Qas, Qas ni tukang cerita, maka akan tersebarlah hadis-hadis palsu, tersebarlah cerita-cerita palsu. Umar tak bagi. Umar jaga. Zaman dia tak ada orang boleh buat kuliah. Bukan kuliah, Qas, cerita. Tak ada orang. Kamu nak, kamu cari para sahabat, tuntut hadis, belajar hadis, okey. Tapi buat majlis, panggil orang ramai, cerita, Umar tak bagi. Tapi Tamim satu-satunya orang yang dibenarkan oleh Umar. Dia menceritakan kisah-kisah orang terdahulu dan juga Al-Quran. Jadi itu kehebatan Tamim. Dan dia dilantik menjadi imam solat tarawih di zaman Umar. Dan Tamim ini dia dikenali sebagai sahabat yang paling banyak tahajud. Walaupun tempoh masa dia dengan Nabi sedikit, tapi Tamim kuat tahajud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Tamim bila dia keluar solat malam, dia akan pakai baju dia yang paling cantik. Dan malam-malam ganjil bulan Ramadan, dia pakai baju dia yang cantik sebab nak berdepan dengan Lailatul Qadr. Jadi dia banyak solat malam. Bila Tamim solat malam, para sahabat yang bersama dengan dia sebutkan, antara ayat yang dia selalu baca, am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihat. Dia selalu baca ayat ni dan dia selalu ulang, dia menangis. Adakah orang-orang yang melakukan sayyiat, kejahatan itu, mereka menyangka bahawa kami akan jadikan mereka sama seperti orang yang beriman dan beramal soleh? Maksudnya takut dengan azab Allah. Jadi kuat tahajud dia, sentiasa tahajud. Sahabat Nabi yang mulia. Dan dia tinggal di Madinah sehinggalah selepas kematian Uthman bin Affan, Tamim balik semula ke Syam, balik semula ke tempat dia. Jadi itu ringkasnya cerita tentang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini dia mempunyai satu benda yang hebatnya. Dalam banyak-banyak hadis, ulama tidak bahaskan i'jaz lughawi. I'jaz lughawi ni maksud dia mukjizat bahasa. Ulama tak bahas tentang hadis dalam hadis. Sebab apa? Sebab Al-Quran, perkataan itu diriwayatkan daripada Allah. Maka susunan perkataan Al-Quran, perkataan-perkataan Al-Quran, semua tu ada mukjizat. Sebab itu yang Allah turunkan kepada Rasulullah, itu yang sampai kepada kita. Tapi para ulama kurang bagi perhatian terhadap i'jaz lughawi, mukjizat bahasa dalam hadis. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan yang ini bukan bahasa Nabi. Ada kemungkinan orang riwayatkan perkataan Nabi dengan makna. Ataupun ada kemungkinan perkataan-perkataan tu yang belakang pergi depan, yang depan pergi belakang. Dan dia tak salah pun, Nabi benarkan. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kami hafazan tak kuat, boleh tak kami sampaikan hadis? Nabi kata, idza lam tuhillu haraman wa lam tuharrimu halalan faf'al. Kalau kamu tidak menghalalkan benda yang haram, kamu tidak mengharamkan benda yang halal, kamu boleh sampaikan hadis. Jadi mukjizat bahasa dalam hadis ni ulama kurang bagi perhatian. Tetapi hadis ini dia ada satu mukjizat bahasa yang cukup penting. Hadis ni kalau kita baca betul-betul, hadis ni merangkumi kesemua bab dalam agama. Sebelum ni hadis niat, Imam Syafi'i sebut 1/3 agama. Hadis yang kedua, kita kata hadis yang jangan reka ibadat baru, 1/3 agama. Hadis yang halal jelas, haram jelas, itu 1/3 agama. Tapi hadis ini, hebatnya hadis ni, dia merangkumi kesemua bab agama. Tidak ada bab dalam agama yang tidak terkandung dalam hadis ni. Sebab perkataan Nabi, saya kita akan cerita. Nabi gunakan perkataan yang menariknya. Nabi kata ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Kuat sangat kuat. Tahu saya tak jauh sikit dia. Begitu. Baik. Nabi kata agama adalah nasihat.
perkataan yang Nabi guna ni, perkataan yang nilai dia cukup besar. Dengan perkataan nasihat ini membuatkan syariat ini boleh berfungsi di mana-mana dengan siapa-siapa sahaja. Sebab tu kita kata hadis ni penting. Cukuplah dengan hadis ini untuk buat syariat Islam hidup di mana-mana sahaja. Letakkan syariat Islam kepada orang yang memang bagus, masyarakat yang misali, baik, tak ada jenayah, memang baik, Islam boleh menguruskan mereka. Ambil syariat Islam, letak kepada masyarakat yang memang korup habis-habisan, jenayah, bunuh orang ni suka-suka hati je, Islam boleh hidup di situ. Ambil hadis ni, syariat Islam, letak kepada masyarakat yang memang advance gila, otak mereka maju betul, agama boleh hidup di situ. Nabi gunakan perkataan an-nasihah. Nasihah dia satu perkataan yang dia tak boleh nak translate ke dalam bahasa lain. Kalau kita translate English dia jadi apa? Advice. Kalau kita translate bahasa Melayu jadi nasihat juga. Tapi bukan itu maksud dia. Nasihat ni dia ada makna yang betul-betul cantik. Saya akan cerita. Perkataan nasihat dalam bahasa Arab artinya bersihkan satu benda, sucikan benda. Kita kata nasahtul asal. Kalau kita kata nasahtul asal, maksudnya kita pisahkan madu daripada benda-benda lain, bersihkan dia, sucikan. Jadi itu nasihat. Dan perkataan nasihat ini diguna untuk banyak benda. Diguna untuk semua benda. Perkataan nasihat boleh digunakan. Maka para ulama mereka bahaskan apa maksud perkataan nasihat. Antara ta'rif yang disebutkan oleh Al-Maruzi, nasihat ini bererti i'tina al-qalb lil mansuhi lahu, menjadikan hati kita kena ataupun hati kita ni melekat pada benda yang kita nak nasihati. Ataupun maksud kalau perkataan lain ulama sebutkan iradatul khair lil mansuhi lahu, mengkehendaki kebaikan untuk benda yang kita nak nasihat. Ini maksud nasihat. Tuan-tuan, kalau kita letak satu kaedah dalam hidup kita, jangan bunuh orang. Kaedah ini kadang-kadang berguna, kadang-kadang kaedah ni tak berguna. Sebab ada keadaan kita perlu bunuh orang. Kalau kita kata jangan rosakkan tubuh badan kita, kadang-kadang betul secara umum dia jangan rosakkan tubuh badan. Tapi orang yang kena kencing manis, lebih baik dia potong kaki dia sebelum dia mati. Jadi tak ada kaedah umum. Manusia ini hidup, dia hidup zaman dia dan dia diikat oleh benda sekeliling dia. Dulunya bila orang mula nak membentuk masyarakat kan, maka orang buat undang-undang. Kamu bunuh orang, kamu kena bunuh balik. Pada zaman itu orang anggap yang tu penting. Dan selepas zaman itu, sekarang ni orang anggap hukuman bunuh ni tak valid lagi. Orang barat, cita rasa barat, mereka anggap hukuman bunuh tak valid lagi. Jadi kebanyakan negara-negara barat hapuskan hukuman bunuh. Mereka rasa bahawa tak perlu, kita tak ada hak untuk cabut nyawa orang pada pandangan mereka. Ini urusan dunia. Tapi dalam semua bab dia sama je. Kita tak tahu apa benda yang terbaik. Tak ada kaedah untuk tentukan apa cara paling baik. Maka di sini Nabi sebut ad-dinu nasihah. Agama itu adalah mengkehendaki kebaikan. Dan ini membuatkan hadis ini tepat, dia boleh digunakan pada bila-bila masa. Para sahabat tanya Nabi SAW, liman ya Rasulullah, nak nasihat kepada siapa? Nabi kata lillah. Nasihat yang pertama adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa maksud nasihat kepada Allah? Artinya iradatul khair, mengkehendaki kebaikan. Mengkehendaki kebaikan. Kalau kita letak perkataan nasihat ini kepada madu, bersihkan madu. Kalau kita letak kepada emas, artinya pisahkan emas daripada debu-debu lain. Tapi kalau kita letak perkataan nasihat kepada Allah, artinya tunaikan hak Allah. Al-Fadl bin Iyad menyebutkan ada dua benda. Hak kita dengan Allah ada dua benda. Al-khawf awil hubb, cinta dan juga takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Betul, dua benda ni, takut dan juga cinta. Kalau letak kepada manusia, dia ada martabat yang jauh beza dia. Takut dan cinta. Kalau kita cinta manusia, artinya kita buat baik kepada orang tu bila-bila masa. Tapi kalau kita takutkan manusia, kita buat baik pada orang tu bila kita rasa dia berkuasa ke atas kita. Kalau kita sayang kepada ibu bapa kita sebagai contoh, kita buat baik kepada dia, dia suruh kita buat baik. Tapi kalau kita takut kepada bos, kita ikut cakap dia bila kita rasa yang kalau kita tak ikut, kita akan hadapi masalah. Jadi Al-Fudail bin Iyad dia menyebutkan takut dan juga cinta ini, cinta tu kedudukannya lebih tinggi. Kerana cinta ini dia tidak ada batasan, sayang. Tapi berbeza, urusan kita dengan Allah dia berbeza. Sebab manusia tidak keluar daripada kekuasaan Allah. Maka sebab itu takutkan Allah itu memadai. Takutkan manusia belum cukup lagi. Sebab ada kalanya kita terlepas daripada pandangan manusia itu, lalu hilanglah ketakutan itu. Tapi takut kepada Allah tak ada masalah, dah memadai. Sebab kita tak terkeluar daripada kekuasaan Allah. Maka sebab itu para ulama menyebutkan kita dengan Allah al-khawf wal-raja, ada dua benda. Satu, kita takutkan Allah. Yang kedua, kita harapkan balasan Allah. Dua ni kena bergerak sekali. Asy-Syaukani kata ya'talijan fi qalbi. Dua-dua benda ini berlinangan di dalam jiwa aku. Jadi dua ni kena bergerak sekali. Takutkan Allah. Hanya dengan Allah perkataan takut ini memberi manfaat. Dengan manusia dia tak memberi manfaat. Jadi iradatul khair lillah, kebaikan kepada Allah. Merangkumilah semua yang kita sebut sebelum ni. Beribadat kepada Allah, sembah Allah, jadikan hak Allah hanya milik Allah. Saya tak nak ulang sebab semua hadis yang berbicara tentang akidah dia masuk di dalam bab ini. Yang kedua, kata Nabi SAW, wali kitabihi, dan kepada kitab Allah. Bila kita namakan mengkehendaki kebaikan kepada kitab Allah, satu benda kita yakin bahawa kitab tu datang daripada Allah. Yang kedua, kita beramal dengan kitab. Dan yang ketiga, amal. Dan yang ketiga, sampaikan ajaran kitab. Bila iman kita diuji, kita betul-betul tak mengkehendaki kebaikan kepada kitab. Apabila kitab ini bercanggah dengan apa yang ada pada kita, di situ iman diuji. Kadang-kadang isi kandungan kitab Allah bercanggah dengan otak kita. Otak kita kata lain, tapi kitab Allah sebut lain. Maka di situ manusia diuji. Sejauh mana dia betul-betul percaya dan berpegang dengan kitab Allah. Kalau tak, kita tak diuji. Saya selalu bagi contoh kuliah kepada orang kampung. Dia selalu sebut contoh. Kita nampak orang mati kan, orang mati siang. Kita nampak malam mayat tu datang. Mayat tu kita nampak dia hidup balik malam tu. Sebiji muka macam mayat tu. Lepas tu dia pergi cerita kat orang, aku nampak dia mati siang tadi, mati aksiden ke apa, bunuh diri ke. Malam tu aku nampak dia. Orang pun semua percaya. Orang kata apa? Oh, memang orang mati bunuh diri, mayat dia tak tenteram, dia balik ke muka bumi. Dia balik minta lah apa dia nak minta. Dia tak tenteram. Orang yang nampak tu, dia akan kata apa? Aku nampak memang betul mayat ni balik. Jadi dia memang betul. Tapi tentang orang mati, Allah apa Allah sebut dalam Quran? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka terdapat dinding sehingga hari mereka dibangkitkan. Jadi dalam bab ini antara mata kita dengan ayat Allah. Mana kita dahulukan? Orang yang dahulukan mata dia akan kata, betul yang aku nampak ni. Ayat tu mesti ada benda tak kena sebab aku nampak. Tapi bagi orang yang dia meletakkan nasihah li kitabillah, maka dia akan dahulukan kitab Allah. Apa yang aku nampak itu tak penting. Yang penting apa yang Allah sebut di dalam kitab Allah. Jadi ini tahap tertinggi kita, nasihat di kitabillah. Kita menafikan mata kita, kita menafikan akal kita, kita menafikan pendengaran kita, kita menafikan semua benda lain yang bercanggah dengan kitab Allah.
Akal manusia ni ada limitation. Orang selalu tanya apa? Ada orang ada sixth sense, dia boleh nampak benda-benda orang ni tak nampak. Betul ke manusia boleh nampak semua jin? Apa Quran sebut tentang benda tu? Sama sekali kena cari apa Quran sebut. Innahu kana yarakum min haitsu la tarawnahu. Allah sebut tentang jin dan juga syaitan, sesungguhnya dia melihat kamu dalam keadaan kamu tidak melihat dia. Itu satu ayat clear, jelas. Tengok hadis, sunnah. Ada beberapa keadaan Nabi berjumpa dengan jin. Ada beberapa keadaan Nabi jumpa. Sahabat berjumpa dalam beberapa keadaan jin berupa jadi sesuatu. Nabi kata kalau apa? Anjing hitam, dia nampak jin, dia bunyi kan. Ular yang masuk kawasan rumah, itu jin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia jumpa jin berupa jadi orang tua. Ayat Quran kata kamu tak boleh tengok dia. Kita gabung dua benda ni. Maksudnya apa? Maksudnya jin boleh berupa jadi apa yang dia nak jadi, dan dia boleh tunjukkan kepada siapa dia nak tunjuk. Ini prinsip, konsep. Orang yang dalam hidup dia nampak macam-macam. Dia percaya apa? Dia percaya dia ada sixth sense. Aku boleh nampak jin ni, aku boleh nampak benda tu, boleh nampak benda ni. Tapi kalau dia meletakkan Al-Quran di atas, dia akan kata, aku kena tipu dengan jin. Dia saja nak tunjuk kat aku. Aku tak nampak semua pun. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran. Jadi itu nasihat li kitabillah. Letakkan maklumat yang datang daripada kitabullah, itu lebih penting. Tuan-tuan, kita tak berapa rasa tau, sebab kita tak hidup di zaman ayat turun. Kita tak rasa. Tapi Nabi SAW, Nabi rasa. Para sahabat, mereka rasa. Allah turunkan ayat kepada Rasulullah. Allah turunkan ayat, Allah ceritakan yang kamu akan pergi menunaikan haji, ataupun kamu akan masuk Mekah untuk menunaikan umrah. Sebahagian daripada kamu akan botakkan kepala, sebahagian daripada kamu akan pendekkan rambut. Pergi-pergi kena tahan dengan Quraisy. Tahun Hudaibiyah kena tahan dengan Quraisy. Kita tak rasa. Tapi nasihat li kitabillah. Apabila Umar datang, Umar tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kita ada di atas kebenaran ke mereka ni di atas kebenaran? Nabi kata kita. Umar tanya, ya Rasulullah, bukankah engkau janji yang kita akan masuk ke Mekah? Nabi kata, betul aku janji. Tapi Nabi kata, aku dah kata tak kita akan masuk tahun ni? Umar kata tak. Nabi kata, kita akan masuk. Nasihat li kitabillah. Kita tak tahu. Pada zaman itu, cabaran dia kuat. Orang Quraisy di Mekah adalah adik-beradik ataupun sanak saudara kepada orang Islam yang berhijrah ke Madinah. Adik-beradik. Bila mereka perang, mungkin hati mereka ni kadang-kadang sebahagian mereka rasa macam kita lawan adik-beradik. Maka Allah sejukkan hati mereka. Allah ceritakan yang Allah akan kembalikan persaudaraan. Mereka yakin dan mereka percaya, dan dengan Fathul Mekah masuk Islam. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila datangnya pertolongan Allah dan dibukakan kepada kamu. Jadi ini nasihat dengan kitab Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang kan dalam hidup kita baca Al-Quran, kita akan jumpa isyarat yang orang lain tak nampak. Hanya orang yang baca, orang yang lazimi, dia jumpa beberapa isyarat yang Allah tunjuk. Isyarat ini dia bukan menjadi dalil. Isyarat ini tak jadi dalil. Dalilnya tafsir Al-Quran mesti dengan hadis, mesti tafsir dengan apa ni? Dengan Al-Quran, dengan kaedah-kaedah tertentu. Tapi kadang-kadang isyarat-isyarat yang kita jumpa di dalam Al-Quran membantu dalam hidup kita. Sebab itu kalau ada masalah apa, baca Al-Quran, lazimi Al-Quran, kita jumpa ada benda yang kita jumpa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia nak hantar tentera kan, Abu Bakar baca Quran. Dia tak tahu strategi apa nak pakai, tapi dia baca Al-Quran. Bila baca-baca Al-Quran, sampailah Abu Bakar terjumpa ayat yang mana Nabi Yaqub pesan kepada anak dia. Pesan kepada anak dia nak pergi masuk, nak jumpa Nabi Yusuf ni, la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kamu semua masuk ikut satu pintu, kamu masuklah ikut pintu-pintu yang berbeza. Maka Abu Bakar pesan kepada tentera dia, kamu nak pergi buka negeri, kamu jangan masuk satu arah, kamu masuk arah-arah yang berbeza. Hikmah Al-Quran ni Allah lemparkan kepada jiwa yang siapa yang Allah pilih. Maka sebab itulah bila kita ada masalah, kita rusing dan sebagainya, lazimi membaca Al-Quran. Kita akan jumpa. Apabila Allah bukakan hijab ma'rifatul kitab, kita nampak benda yang orang tak nampak.
Itu yang berlaku kepada Ibnu Sirin radhiyallahu anhu. Ibnu Sirin ni pakar tafsir mimpi. Bila orang tanya dia tentang mimpi, kebanyakan tafsiran Ibnu Sirin tentang mimpi datang dari mana? Al-Quran. Orang datang dia, orang tanya, aku mimpi hujan, maksudnya apa? Ibnu Sirin kata mimpi hujan maksudnya nak dapat rezeki. Wa anzalna minas sama rizqan, kami turunkan rezeki daripada langit. Maka Ibnu Sirin kata itu tandanya nak dapat rezeki. Jadi baca Al-Quran. Sebelum kita pergi istisyar, minta apa nasihat sesiapa, baca Al-Quran. Allah akan hantarkan kepada kita apa ni? Allah akan hantar kepada kita isyarat yang ramai orang tak tahu. Jadi isyarat ni orang yang melazimi Allah dia jumpa. Tapi dia bukan hujah. Jangan pergi cerita ke orang, ini aku dapat ni ilmu yang orang lain tak ada. Itu bid'ah. Isyarat Allah bagi, kita terima dengan cara iradatul khair lil Quran. Dan seterusnya, wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengkehendaki kebaikan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengkehendaki kebaikan kepada Rasul ketika Nabi hidup dan setelah Rasulullah wafat. Ketika Nabi hidup, bagaimana nak buat kebaikan kepada Rasul? Amanu bihi, beriman dengan dia, mempertahankan Rasul, wa nasaruh, dan juga tolong Nabi, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan ikut cahaya yang diturunkan bersama dengan Rasul. Ini yang para sahabat buat. Mereka pertahankan Rasul. Ada orang kata apa? Kes baru ni orang buat filem hina Nabi tu kan. Ada orang kata tak, kita pergi, kita buat cara positif sudah, kita pergi tulis artikel. Itu bukan pendirian para sahabat. Balik kepada hadis, apabila Nabi dihina oleh Ka'ab bin Ahbar, Nabi hantar tentera pergi bunuh dia. Jadi para sahabat mereka mempertahankan Rasul. Hidup mereka dengan Rasul, mereka pertahankan Rasul. Hatta apabila dalam perang Badar, ketika dalam perang Uhud, ketika Nabi nak keluar pergi perang, ada sahabat beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa kata engkau duduk di belakang, kami pergi perang di depan? Nabi tanya atas sebab apa? Sahabat kata, ya Rasulullah, bukan kami sahaja yang cintakan engkau. Kami ni yang datang perang tak ramai, tapi ramai lagi orang yang cintakan engkau yang duduk di Madinah. Kalau andai kata kami tewas dalam peperangan, maka kami akan mati, dan kau balik ke Madinah, orang akan bersama dengan kau perang semula. Kedudukan Nabi lebih daripada kedudukan orang lain. Dan banyak kisah yang menyebutkan bahawa para sahabat ni mendahulukan Nabi SAW. Hatta mereka berperang dengan ibu bapa mereka sendiri. Huzaifah bin Yaman, bapa dia meninggal dunia dalam perang, mereka pertahankan Nabi. Dan para sahabat, semua mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tindakan mereka sama kerana melebihkan Nabi. Dan kita yang hidup selepas Nabi SAW, bila kita katakan nasihatu li Rasulillah, nasihat kepada Nabi, artinya apa? Artinya pertama sekali, sayang Nabi. Sebagaimana kita sayang Allah, kita mesti sayang kepada Allah, kita mesti juga sayang kepada Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman kamu melainkan aku lebih dicintai, kata Rasulullah, daripada bapa kamu dan anak kamu dan semua manusia. Cinta Nabi. Once kita cinta Nabi, apa kita kena buat? Nabi ajar cara cinta Nabi. Cinta, dia perasaan. Orang tahu tak perasaan kita? Kalau kita berhubung dengan manusia, orang tak tahu cinta kita. Kita cinta isteri ke, kita cinta pemimpin ke, kita cinta mak bapak ke, orang tak tahu. Maka mesti ada cara untuk kita tunjukkan kecintaan kita. Kalau tak tunjuk, orang tak tahu. Dan cara tunjukkan kecintaan tak sama. Cara kita cinta isteri dengan cara kita cinta kawan tak sama. Kita pergi cium-cium kawan macam cium isteri, tak kena penampar, itu bukan cinta nama dia. Itu ada benda tak kena. Sebab cara tunjukkan cinta lain. Kita cinta kucing kita dengan kita cinta motor kita tak sama. Benda yang kita buat dekat motor, kita tak buat kat kucing. Sebab cara tunjukkan cinta tak sama. Dan orang yang kita cintai itu, dia tahu apa yang membuatkan kita cinta kepada dia. Dia ada kriteria yang bila kita buat kriteria tu, dia tahu kita cintakan dia. Mak kita di kampung,
Macam mana dia tahu kita cintakan dia? Kita balik kerap-kerap, kita telefon kerap-kerap, dia tahu kita cintakan dia. Kita duk kata kita cinta, aku cinta betul lah. Dalam kepala kita, kita kata aku tak payah telefon dah 2 minggu. Lepas tu, pasal apa tak payah telefon? Tak, bagi rindu sikit. Itu kepala kita. Kita duk fikir, baru rasa rindu sikit, baru seronok. Tapi kita tak tahu kepala dia. Mungkin mak kita fikir jahanam tu budak ni tak telefon 2 minggu. Sebab cinta bukan kira jiwa kita, bukan kira apa kita nak. Apa yang orang kita cintai itu expect daripada kita, yang tu cinta. Maka bila kita cinta Nabi, sama juga. Bukan apa yang kita nak. Kalau apa yang kita nak, macam-macam cara kita cintakan Nabi. Tapi apa yang Nabi nak daripada kita? Maka Allah sebut di dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cintakan Allah, Nabi kata, ikut aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka Allah akan cintakan kamu dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi setelah kita cinta, tanggungjawab kita yang kedua adalah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan setakat ikut Nabi sahaja. Contoh kalau masih ingat bila kita cerita hadis Sa'ad bin Mu'adh, dia ni kuat cemburu. Cemburu dia memang cemburu betul-betul. Nabi kata ana aghyar minhu. Aku lagi kuat cemburu daripada Sa'ad. Wallah aghyar minni. Allah lebih kuat cemburu daripada aku. Cemburu maknanya apa? Cemburu maksudnya hak itu tidak boleh dikongsi. Isteri cemburu maksud dia apa? Dia seorang je mesti jadi isteri, tak boleh cari isteri lain. Itu cara isteri cemburu. Apa cara Nabi cemburu? Cara Nabi cemburu adalah hak untuk meletakkan syariat. Allah lantik Nabi dan hak itu tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Itu Nabi cemburu. Ikut Nabi dan hanya Nabi sahaja. Kalau kita ikut Nabi dan kita ikut juga orang lain selain daripada Rasulullah, dia belum sempurna lagi. Sebab kita kena ingat bahawa Nabi bukan sekadar suruh ikut Nabi. Nabi sebut bahawa aku lebih cemburu daripada Mu'adh. Hak aku jangan bagi kepada orang lain. Nabi sahaja. Tuan-tuan, bila cerita bab mempertahankan Nabi ini, para ulama sebutkan, bahkan disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali juga, ada tanggungjawab khas bagi orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, dia ada tambahan sikit. Cinta dia kepada Nabi adalah dengan bersihkan Nabi daripada benda-benda yang bukan datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibuat oleh Umar. Itu yang Umar buat. Apa yang Umar buat? Sampai ke tahap Umar tidak lantik siapa-siapa pun jadi penceramah. Qas, tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab menjaga ketudinan agama. Umar nampak kalau kaki cerita ni ramai, macam-macam cerita yang akan keluar, maka Umar halang. Yang boleh hanya Tamim Ad-Dari. Dan itu juga yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dia duduk di Mekah. Di Madinah ni, adik dia sendiri yang jadi wali dia di Madinah. Adik dia pergi ceramah sekali. Mungkin ceramah orang terlepas cakap kadang-kadang. Dia pergi cerita harga unta kaum Nabi Saleh yang dibunuh. Dia pergi cerita unta tu punya harga. Sampai berita tu kepada Abdullah bin Zubair ketika dia berada di Mekah. Dia pecat adik dia, serta merta ganti dengan orang lain. Ini bukan kata cerita buat cerita palsu yang meruntuhkan agama. Cerita palsu sekadar bagi sedap je. Tapi sikap para sahabat, pecat adik dia, ganti orang lain. Sebab hak menceritakan syariat adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullah. Contoh Imam Syafi'i ni seorang imam yang bagaimana saya selalu sebut, kuat dia berpegang dengan sunnah. Semua imam mazhab ni dia ada satu kaedah untuk kalau tak jumpa hukum dalam sunnah nak buat apa. Semua ada kaedah masing-masing. Abu Hanifah kalau tak jumpa hukum nak buat macam mana, ataupun nampak hukum ni tak valid, apa kita nak buat? Ada kaedah yang Abu Hanifah namakan al-istihsan. Cuba dah ikut hadis tapi tak kena, maka Abu Hanifah guna kaedah al-istihsan. Istihsan ni artinya kita tak ikut nas ni, kita tak ikut qiyas yang secara langsung, kita ikut secara tak langsung. Bila kita ikut secara tak langsung untuk bagi nampak cantik. Tak apalah, nanti kalau kita cerita usul fiqh kita boleh bagi contoh. Tapi contohnya satu yang mudahnya, kalau kita wakafkan tanah, kalau kita jual tanah kepada orang,
Kita tak boleh buat apa-apa binaan di atas tanah tu. Hak milik dia berpindah kepada orang lain. Tapi kalau kita wakafkan tanah, sepatutnya wakaf ni kalau nak qiyas dengan jual. Kita tak boleh guna juga tanah tu. Apa hukum orang nak wakafkan tanah tapi dia nak buat satu rumah kecil untuk dia duduk kat situ? Boleh tak boleh? Kalau ikut qiyas, tak boleh. Sebab wakaf sama macam jual. Tapi Abu Hanifah kata dalam bab ini, mazhab Hanafi, mereka tak guna qiyas, mereka guna istihsan. Dalam bab ini, mengambil manfaat sedikit, kaedah yang mereka guna adalah kita qiyaskan kepada pajak. Bila pajak, kita boleh guna harta wakaf. Jadi, istihsan. Mazhab Maliki, apa jalan keluar dia? Dia ada maslahah. Mazhab Maliki pakai maslahah. Hukum tak ada, tak tahu nak buat apa. Contoh, perempuan yang laki dia hilang. Perempuan duduk Malaysia, laki dia datang Qatar kerja 5 tahun tak balik, hilang. Telefon tak dapat, hilang terus. Apa jadi dekat dia? Ikut hadis, selagi belum ditalak, dia dikira isteri. Dia tak boleh kahwin dengan orang lain. Tapi dalam mazhab Maliki, kaedahnya apa? Maslahah. Ikut maslahah, Imam Malik punya fatwa, dalam tempoh 4 tahun laki dia tak balik, dia boleh bercerai, dia dikira boleh fasakh dan kahwin dengan orang lain. Itu fatwa daripada Umar. Lepas tu kalau laki dia balik buat apa? Pokok laki dia hilang, lepas tu timbul balik. Ikut fatwa Umar, laki dia boleh pilih dia nak balik isteri dia ataupun suruh bayar balik, ganti rugi mahar yang dia dah bayar. Itu kaedah Maliki. Tapi Imam Syafi'i, dia tolak istihsan, dia tolak maslahah. Imam Syafi'i kata cari betul-betul ada hukum di dalam hadis. Kalau tak jumpa, maksudnya kita tak pandai cari. Sebab Imam Syafi'i ni dia memang hebat dalam mengeluarkan hukum dalam hadis. Jadi itu cinta kepada Nabi. Di antara cinta kepada Nabi juga, sebagaimana kita sebut, hindarkan hadis-hadis palsu daripada agama. Itu penting, hindarkan hadis palsu. Walaupun kadang-kadang hadis ini nampak seolah-olah tak ada masalah pun, ibadat dia bagus, hindarkan. Walaupun orang yang sebarkan hadis palsu tu kadang-kadang orang yang kita sayang, kita suka orang tu, kita kadang-kadang rasa lah macam mana dia boleh buat silap ni, hadis ni tak patut dia buat silap. Dia buat hadis palsu, kita kena ingatkan bahawa ini hadis palsu. Kena bagi tahu ke orang, dia kerap buat hadis palsu. Orang yang kita sayang kerap buat hadis palsu. Kita mesti ingatkan orang, berjaga-jaga dengan orang ini walaupun orang ni kita sayang. Itu yang para ulama buat. Tuan-tuan, ulama tak berlebih kurang di dalam bab ini. Mereka straight. Walaupun mereka sayang, sesama mereka sayang, tapi mereka straight. Dalam bab penyebar hadis palsu, para ulama kritik habis-habisan. Imam Ahmad bersama dengan Husain Al-Qarabisi. Husain Al-Qarabisi ni murid kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad kenal dia, faqih yang hebat, tapi dia lemah di dalam hadis. Dia tak buat hadis palsu, dia lemah je. Imam Ahmad peringatkan orang, dia ni lemah, jangan ambil hadis daripada dia. Mereka hidup satu zaman. Bab ini tak ada berlebih kurang. Abdul Rahman bin Mahdi, murid kepada Imam Syafi'i, dia kata khaslatan la yastaqimu fihi ma husnul dhann. Ada dua sifat yang tak boleh bersangka baik. Fact is fact, salah mesti sebut salah. Dua benda ni tak ada bersangka baik. Apa dia? Al-hadith wal qada. Pergi mahkamah tak boleh bersangka baik. Dia bunuh orang, kita kata dia bunuh orang. Kita tak boleh kata mungkin dia bunuh orang ni ada baik, kita jangan cerita. Tak boleh. Dalam kes jenayah mesti sebut. Yang kedua dalam hadis, orang buat kesalahan dalam hadis, kita mesti sebut. Sekali mungkin dia tersilap, kita sebut. Dua kali mungkin dia tersilap juga, kerap sangat, kita mesti ceritakan kepada orang. Berhati-hati dengan si fulan bin si fulan kerana dia menyebarkan hadis palsu. Itu tanda kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, bab ni kena berhati-hati. Orang yang menyebarkan hadis palsu, kita jangan permudahkan urusannya. Saya peringati diri saya dan kita sekalian. Kadang-kadang ada di kalangan penceramah yang menyebarkan hadis palsu. Kita jangan permudahkan urusan dia. Permudahkan urusan dia macam mana? Kita permudahkan dia, cerita ke orang, recommend ke orang. Dengar ceramah ustaz ni bagus ni, dia buat lawak. Jangan. Kita bertanggungjawab. Dia dikenali, ingatkan orang bahawa jaga-jaga dengan orang ni, dia bukan orang alim. Semua ulama buat benda tu. Carilah di kalangan ulama hadis,
Tak ada seorang pun yang berbaik sangka dengan orang yang buat hadis palsu. Hatta Nuh bin Abi Maryam, dia buat hadis palsu sebab apa? Sebab dia tengok orang banyak ada baca kitab fiqh. Semua orang baca kitab fiqh je, tak ada siapa baca Quran. Dia pun buat hadis palsu, fadilat surah-surah Al-Quran. Dia buat ni fadilat surah Al-Mulk, fadilat surah Yasin, dia buat semua. Dekat-dekat dia nak mati, dia pergi cerita, ini hadis palsu yang aku buat. Sebab orang tak mau baca Quran, aku buat hadis palsu. Apa yang para ulama buat? Semua hadis yang ada nama Nuh bin Abi Maryam ditolak. Walaupun dia dah mengaku dah, aku buat hadis palsu kat sini lah, yang lain aku tak tipu. Semua hadis dia ulama tolak. Dia orang alim, dia wara', kuat ibadat dia, tapi kerana sayangkan Nabi, itu tindakan yang dibuat oleh para ulama. Tinggalkan mereka. Sebab itu tuan-tuan, ini bab yang penting yang mesti kita ingatkan kepada semua orang dan diri kita juga. Orang yang menyebarkan hadis palsu, kita jangan sekali-kali bagi kredit kepada orang itu. Walaupun kita sayang dia, walaupun kita ada hubungan yang baik dengan dia, ingatkan orang. Tuan-tuan, kita kena bijak lah. Ada orang dia tersilap, satu dua hadis palsu dia tersampai sebab dia tersilap. Kita tahu dia ni orang yang bagus, tapi mungkin dia tersilap dengar, dia pergi ambil mana-mana, tersilap sekali-sekala. Kita tegur dia, dia telah sebarkan hadis palsu dalam bab ni, dalam bab ni. Tapi orang yang dia ni kerja dia main cakap je ikut suka dia, dia tak kira betul tak betul, dia main cakap je. Wajib tanggungjawab ahli ilmu mesti beringatkan orang, si fulan bin si fulan, jangan ambil ilmu daripada dia. Nasihatu li Rasulillah, itu artinya nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, wali a'immatil muslimin, nasihat kepada pemimpin Islam. Tuan-tuan, kitab-kitab fiqh klasik, bukan kitab fiqh klasik, kebanyakan kitab-kitab fiqh menyebutkan cinta ataupun nasihat kepada pemimpin Islam, artinya taat kepada mereka. Sebagaimana yang juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sam'i wat ta'ati wa in kana 'abdan habasyian. Kamu mestilah dengar dan juga taat walaupun kamu diperintah oleh hamba abdi. Kepada pemimpin, dengar dan juga taat. Dan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang orang keluar menentang pemerintah. Hatta para ulama yang menulis tentang hak pemerintah, mereka masukkan bab ini di dalam akidah, ditulis di dalam kitab akidah. Soalannya, boleh tak boleh kita membenci pemerintah? Ada hadis Nabi yang memberi isyarat bahawa kalau pemerintah tu jahat, memang kita benci. Nabi sebut, khiyaru a'immatikum tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemerintah yang baik di kalangan kamu adalah kamu cinta mereka dan mereka cinta kamu. Itu baik. Syiraru a'immatikum takrahunahum wa yakrahunakum. Seburuk-buruk pemerintah kamu, orang yang kamu benci dia, dia pun benci kamu. Itu buruk. Ini pemerintah dengan rakyat. Dia sayang rakyat, rakyat sayang dia, itu baik. Kalau dua-dua saling membenci, itu buruk. Walaupun pemerintah itu buruk, Nabi SAW melarang orang keluar menentang pemerintah dengan apa cara sekalipun. Hatta ada hadis yang mana Nabi sebut, kalau kamu nak menasihati pemerintah, fala tubdilahu alaniyatan, jangan kamu nasihati dia secara terbuka. Peganglah tangan dia, duduk dengan dia dan nasihati dia. Dan kitab-kitab fiqh selalu sebut benda-benda ni. Tanggungjawab dengan pemerintah, tak boleh jahar dengan teguran kepada pemerintah, tak boleh keluar menentang pemerintah. Hadis ini Nabi sebutkan nasihatul lil a'immah, mengkehendaki kebaikan kepada a'immah. Sekarang kita hidup dalam sistem yang berbeza. Dalam sistem dia berbeza, demokrasi. Kita tak nak cerita demokrasi ni baik ke buruk, itu lain kali kita boleh cerita. Okeylah, kita ambil kesimpulan mudah, demokrasi ni tak baik. Ada unsur-unsur yang baik, ada unsur-unsur tak baik. Senang cerita demokrasi tak baik. Bila kita hidup dalam satu sistem yang tak baik, kita nak mengamalkan hadis-hadis yang lain.
sistem dah korup, tapi nak amalkan hadis. Maka dalam bab ini, perintah Nabi ini penting. Perkataan yang Rasulullah guna adalah an-nasihah, mengkehendaki kebaikan. Kadang-kadang bila kita hidup dalam sistem yang buruk, kita implement satu hadis, maka hadis itu akan menambah burukkan keadaan. Itu kita kena jaga. Dalam keadaan itu, hadis itu kita tidak laksanakan. Ini kaedah yang ada di dalam nas. Sebab itu di zaman Umar, musim kemiskinan, musim kemarau, orang miskin, hukuman potong tangan kepada pencuri ditangguhkan. Tak dibuat. Sebab apa? Sebab kalau buat benda tu, masyarakat akan semakin rosak. Nasihat. Sebab tu tadi saya sebut mula-mula, syariat ni kita boleh lemparkan dia ke mana-mana dan dia boleh uruskan masyarakat. Tapi kita kena bijak. Jadi nasihat kepada pemerintah, balik kepada konsep Nabi SAW, tak boleh tegur terbuka, tak boleh serang dia, tak boleh buat apa-apa tindakan yang menjatuhkan dia. Itu tak boleh. Kita kena ingat yang Nabi bercakap tentang satu konsep di mana pemerintah berkuasa mutlak. Pemerintah kuasa dia mutlak. Dan setiap cubaan untuk ganggu gugat pemerintah itu, dia membawa kehancuran. Sebab dia berkuasa. Teguran terbuka kepada pemerintah akan buatkan apa? Akan buatkan dia bermusuh dengan kita. Kalau kita tegur dia terbuka, dia bermusuh dengan kita. Kalau kita pergi susun orang, kumpulkan orang untuk menentang dia, dia akan lawan balik dan ramai orang akan mati. Tetapi apabila berlaku peperangan, hukum dia lain dah. Bila mula berperang di antara dua pihak, lain. Nabi tak sebut kamu mesti bersama dengan pihak ni, tak. Pemerintah berperang dengan rakyat, dalam keadaan tu apa? Bersama dengan orang yang dizalimi. Tuan-tuan, bijaknya Nabi SAW. Nabi ceritakan realiti. Kalau kita kumpul semua hadis ni, kita tahu bahawa matlamatnya apa? Menjaga maslahah. Selagi tak ada siapa kacau pemerintah tu, kamu jangan pergi kacau pemerintah tu. Sebab kalau kamu kacau dia, keburukan dia besar. Tapi kalau kedudukan dia tak betul, orang saling berperang, maka dalam keadaan tu kamu mesti bersama dengan orang yang dizalimi. Kalau satu puak menzalimi satu puak yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Allah pesan di dalam Al-Quran, kalau mereka berperang, maka perangilah kamu orang yang melampaui batas sehingga mereka kembali kepada jalan Allah. Jadi itu urusan dengan pemerintah. Tuan-tuan, dalam konsep sekarang demokrasi, regardless demokrasi baik atau tak baik, menegur pemerintah secara terbuka, dia adalah salah satu daripada sistem. Demokrasi hanya boleh bergerak apabila pemerintah ditegur secara terbuka. Itu mekanisme kawalan dia. Kalau orang tak tegur pemerintah terbuka, pemerintah takkan tahu apa kesalahan dia. Dan dia tak teringin nak ubah pun, melainkan apabila dia ditegur terbuka. Dalam demokrasi ni ada pressure group. Pressure group ni satu kumpulan manusia yang mereka tak terlibat dalam politik, tapi mereka mendesak kerajaan, kami nak keputusan ni diambil. Pressure group satu kumpulan yang buat demokrasi hidup. Kalau kita hidup dalam dunia demokrasi, apa maknanya nasihatu li a'immatil mu'minin? Nasihat kepada orang pemimpin Islam. Kita tak boleh nak laksanakan sepenuhnya hadis, sebab sistem dia, sistem yang berbeza. Bukan lagi sistem yang Nabi asaskan dahulu, dia berbeza. Maka untuk masukkan hadis, hadis mana yang nak diamalkan, hadis ni penting. Ini yang menentukan dia. Balik kepada maksud nasihat. Maksud nasihat apa? Iradatul khair lil mansuh, mengkehendaki kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Dia ni kita nampak dia tak layak memimpin. Dia tak layak. Dia memimpin rosak orang. Dan kita tahu yang satu-satunya cara untuk ubah dia adalah dengan tegur kesalahan dia terbuka. Itulah cara yang paling aman. Sebab apa itu cara paling aman? Kalau kita tak tegur dia, kita duk dendam dengan dia, dia dendam dengan kita. Kalau kita tegur terbuka, orang ramai tahu, oh dia ni salah. Lagi sekali undi, orang tak undi dia. Maka dalam sistem ini, nasihat kita kepada dia adalah dedahkan kesalahan dia yang membuatkan orang tahu dia ni salah. Tapi jangan peribadi ya. Peribadi itu urusan dia. Dia salah guna harta negara dan sebagainya, mesti
dedahkan kesalahan dia secara terbuka. Ini dana yang sepatutnya dia tak guna, tapi dia guna, orang tahu dan orang akan ubah dia. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat tanya, hadza nansuruhu zaliman, hadza nansuruhu madluman, fa kaifa nansuruhu zaliman? Ya Rasulullah, yang ni kami tolong dia, dia dizalimi, kami tahu nak tolong dia macam mana. Orang penaya dia, kami tahu nak pemudahkan urusan dia. Yang seorang lagi dia zalim, macam mana nak tolong dia? Apa Nabi sebut? Ta'khud fawqa yadayhi, cabutlah apa yang berada di atas tangan dia. Kalau dia pegang pisau, dengan pisau dia tu menzalimi orang, angkat pisau tu daripada dia. Kalau dia pegang duit, dengan duit ini dia menzalimi orang, cabut duit tu daripada dia. Kalau dia pegang jawatan, dengan jawatan ini dia menzalimi orang, cabut jawatan tu daripada dia. Tuan-tuan, sebab tu kita kata hadis ni hadis yang betul-betul penting. Tadi kita cerita tentang 3 benda yang fix, tak berubah. Nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasul, nasihat kepada kitab. Di mana sahaja, bila-bila masa sahaja, dia tetap. Tapi bila datang selepas itu, nasihat kepada pemerintah Islam, kena tengok kat mana kita nak masuk. Kita mengkehendaki kebaikan kepada dia. Benci boleh tak boleh? Kalau dia buat jahat memang kita benci dia, tapi kita mengkehendaki kebaikan kepada dia. Apa yang lebih baik daripada dia? Memegang jawatan ini, kita sokong dia untuk pegang jawatan itu. Apa yang baik untuk dia? Tinggalkan jawatan ini. Menjadi tanggungjawab kita untuk pastikan dia tinggalkan jawatan itu. Itu nasihat. Penting, hadis ni penting. Macam mana nak berurusan dengan pemerintah. Dan selepas itu Nabi SAW sebut wali'amat wa'ammatihim, dan keseluruhan umat Islam. Tuan-tuan, ini juga sama, mengkehendaki kebaikan. Ada kalanya kebaikan ni tidak dianggap baik. Ada kalanya kebaikan tidak dianggap baik. Dalam hadis lain, biasanya perkataan nasihat kepada manusia samalah maksudnya sebagaimana yang kita faham, sama. Dalam hadis Nabi sebut haqqun muslim ala muslim sit. Ada 6 tanggungjawab orang Islam kepada orang Islam yang lain. Salah satunya apa? Idzastansahaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepada kamu, nasihati dia. Kita tak boleh menzalimi orang lain. Ini tanggungjawab kita. Para ulama menyebutkan nasihat kepada umat artinya apa? Apa yang kita suka kepada diri kita, kita suka juga kepada orang lain. Apa yang kita benci kepada diri kita, kita benci juga kepada orang lain. Itu nasihat. Dan antara tanggungjawab orang Islam, sebagaimana kita sebut, orang minta nasihat dekat kita, kita tidak boleh menzalimi dia. Berdosa siapa menzalimi dia. Ada satu jawatan, satu je jawatan ni, 2 orang berebut. Kita dapat soalan yang aku rasa ni soalan ni nak tanya untuk temu duga. Kawan kita tanya, apa benda aku nak kena baca ke temu duga ni? Kita pergi tipu dia. Patutnya dia kena baca chapter 1 sampai 3. Kita rasa aku dah tahu soalan yang akan keluar chapter 1 sampai 3. Kita pergi kata dia baca 9 sampai 12. Dia pun pergi baca 9 sampai 12. Kita pass, dia fail. Kita bercanggah dengan hak orang Islam. Kita tak bagi kepada dia hak. Hak, ini hak maksudnya kita kena bagi. Siapa sahaja yang minta nasihat kepada kita, dia Islam, dia minta nasihat, tanggungjawab kita fansah lahu, bagi nasihat kepada dia. Selagi dia tidak menzalimi orang lain. Musuh kita, dia ni bergaduh dengan kita, setiap hari dia bergaduh dengan kita, tapi dia minta nasihat dekat kita. Aku ada masalah ni, macam mana nak selesaikan masalah ni? Kita tak boleh tipu dia. Kita berdosa walaupun dia bermusuh dengan kita. Itu tanggungjawab Islam. Sebagaimana dia bagi salam kepada kita, kita tak jawab, kita berdosa. Sebegitu juga apabila dia minta nasihat kepada kita, kita tipu dia, kita berdosa. Dan bukan setakat tu juga, bukan setakat tu. Kalau kita tahu kita tak bagi nasihat pun, kita bercanggah dengan hak orang Islam. Tuan-tuan, hidup manusia ni kan, ikut falsafah barat, hidup manusia dalam struggle. Manusia bersaing. Sistem ekonomi barat, manusia bersaing. Limited, resources limited. Semua orang nak kejar resources tu, jadi limited. Orang akan bersaing.
Orang akan tendang orang lain, orang akan pijak kepada orang lain, janji dia sampai ke depan. Tapi dalam Islam tak boleh. Satu jalan kebaikan, sebanyak mana kita tahu jalan-jalan nak menuju kebaikan tu, kita mesti kongsi dengan orang lain. Siapa dapat, siapa tak dapat, itu akhirnya urusan Allah. Tapi kongsi dengan orang lain, nasihat itu penting. Jadi nasihat dengan orang Islam juga, selain daripada nasihat, orang minta nasihat kita bagi, sama juga orang nak menzalimi. Ada orang nak menzalimi seorang ni, kita tahu ni orang ni tengah buat komplot nak menzalimi dia, kita mesti bagi tahu kepada dia, al-muslim akhu muslim, la yudlimuhu wa la yudlimuhu. Orang Islam ni bersaudara, dia tak boleh menzalimi orang lain, dan dia tak boleh biarkan orang lain dia zalimi. Dia mesti tolong. Kalau kita tahu orang ni nak dizalimi, kita mesti bagi tahu kat dia, walaupun dia nak menzalimi dia ni kawan-kawan kita sendiri, kawan kita sendiri. Tuan-tuan, banyak benda kadang-kadang kan nak menzalimi. Sebagaimana kita sebut, resources ni terhad. Kita tahu semua orang nak berebut benda tu, kita menzalimi orang lain, ataupun kita tahu ada orang nak menzalimi kawan ni, kita mesti bagi tahu dia, ini cara yang salah ni. Sebab dia punya tahap tertinggi dia apa? Apa yang milik kita, milik orang lain, nilai dia sama. Apa yang kita suka untuk diri kita, kita suka juga untuk diri orang lain. Saya tengok apa, ada wall kawan orang kat Facebook, dia cerita tentang, saja cerita main-main je, beli bendi kat market. Kan orang suka patahkan belakang bendi kan, nak tengok muda ke tua kan. Tapi menarik juga idea dia sebut, orang yang patahkan bendi ni, dia tak bertanggungjawab pada orang lain. Dah dia tak mau beli, dia pergi patahkan. Lepas tu orang lain yang nak beli bendi tu dah patah. Balik kepada hadis nasihat. Kalau kita buat macam tu, artinya kita sayang kita kepada orang lain ni mungkin tak sama sebagaimana sayang kita kepada diri kita. Kita lebihkan diri kita daripada orang lain. Jadi ini bab yang penting, nasihat kepada orang Islam, dan mengkehendaki kebaikan kepada orang Islam juga. Sebagaimana kita sebut, kebaikan ni benda yang berbeza. Kita tak tahu, ada kalanya satu benda ni dianggap kebaikan, datang situasi yang lain, benda ni tak baik dah. Maka atas dasar itu perlunya ijtihad. Ijtihad perlu untuk menentukan apa benda yang baik, apa benda yang tak baik, dan dia berbeza. Orang cerita pasal apa? Riba contoh kan. Ini bab orang suruh cerita. Orang cerita bila kerajaan jual bond dia, sijil bond, orang Islam kena beli ya. Kalau orang Islam tak beli, dia berkata nanti orang kafir yang beli, orang kafir yang untung. Dalam bab tu tak boleh, sebab nas haramkan. Memang haram, dibalik kepada maslahah, dibalik kepada maqasid. Balik kepada maqasid, dia ada susunan. Kalau kepentingan berbeza, nasihat kita kepada manusia bercanggah dengan nasihat kita kepada Allah, maka mesti dahulukan Allah. Kalau bercanggah, orang kata satu yang cara nak maju mesti makan riba, tak makan riba tak maju. Dalam keadaan tu kita tinggalkan riba sebab ini dilarang oleh Allah. Sama juga dalam kes kita jaga jiwa kita. Haram kita menyakiti jiwa kita. Isap rokok pun haram, apatah lagi bunuh diri. Tapi apabila berjihad pertahankan agama, pada ketika itu mencederakan diri dalam keadaan biarkan orang bunuh kita, itu boleh. Sebab dinilai mana benda yang lebih penting. Jadi balik kepada ilmu maslahah, maqasid. Walaupun kita bincang dalam bab nasihat, bila bercanggah antara dua benda, maqasid menentukan. Mengkehendaki kebaikan kepada ummah, mesti buat something. Tapi bila kita buat ini, artinya hak Allah kita tinggalkan, hak Rasul kita tinggalkan, maka hak Allah dan Rasul dilebihkan. Orang elok je amalkan satu benda yang memang tak ada dalam hadis. Kita kata kalau aku pergi tegur benda ni, orang akan berpecah belah. Biar mereka elok lagi bagus. Tapi bila biar mereka elok, mereka buat satu benda yang tak ada dalam hadis, mereka dah ingat ada dalam hadis. Apa pilihan kita pada ketika itu? Pilihan yang Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi buat, tegur mereka, betulkan mereka. Nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah. Sebab bila bercanggah, yang didahulukan adalah ikut urutannya, Allah dan Rasul didahulukan. Melainkan kalau kita kata aku tegur ni kan bergaduh, orang berperang, maka dalam keadaan tu kita simpan dah sekejap. Walaupun kita simpan sekejap,
ayat Allah, sunnah Nabi kita tak boleh tipu. Simpan sekejap artinya jangan tipu. Dalam kes Nabi SAW, bila Kaabah, orang dirikan Kaabah, Nabi cerita kepada Aisyah, aku nak mendirikan Kaabah sama seperti sebagaimana yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi disebabkan dekatnya mereka ini dengan kufur, kalau aku pecahkan Kaabah, dirikan balik, orang akan bergaduh, maka Nabi biarkan sebagaimana ada pada ketika itu. Jadi dalam bab nak betulkan masyarakat ni, tengoklah dia punya tahap. Kalau setakat kita kena pulau, kalau sebutkan ke hak Allah dan hak Rasul, itu tak apa lagi sebut. Kalau setakat bila kita sebut hak Allah dan hak Rasul, satu puak akan jadi 2-3 puak, sebut hak Allah dan Rasul. Tanggungjawab kita, ceritakan. Tapi kalau sampai bila sebut ni sunnah ni, kalau sebut sunnah ni orang berperang, berbunuh, dalam keadaan tu kita simpankan sekejap. Maslahah dinilai, dan kepentingan bukan kepentingan diri kita. Jadi itulah berkaitan dengan nasihat, yang mana hadis ni sebagaimana yang kita sebut tadi, hadis yang cukup penting. Dia merangkumi ke semua bab agama, dan semua orang yang ada akal dia boleh fikir. Dalam apa sahaja keadaan kita, fikirkan kebaikan. Kebaikan tu kadang-kadang tak kena. Kita dengan urusan kita dengan seorang ni kan, dengan orang di depan kita, kalau kita buat benda yang dia suka, benda tu merosakkan dia. Kalau kita buat benda yang dia tak suka, benda tu membantu dia, maka kita buat benda yang membantu dia walaupun dia tak suka. Orang ni semua orang puji dia je, puji je. Kita tahu dia ada beberapa kelemahan yang dia tak tahu, sebab semua orang di keliling dia nak puji dia je. Apa tanggungjawab kita? Walaupun itu pilihan yang tak baik, mungkin menjejaskan hubungan kita dengan dia, kita cerita dengan dia, ini salah kau, ini salah kau, ini salah kau. Kau kena tahu, itu namanya nasihat, bukan puji. Dan begitu juga urusan kita dengan orang, yang mana para ulama selalu sebutkan, orang yang selalu puji kita, kita kena berhati-hati dengan orang tu. Orang yang dia ceritakan tentang keburukan kita, dia nak kebaikan daripada kita. Contoh bila tegur orang, sebagaimana disebutkan Ibn Rajab Al-Hambali sebut di hujung bab ini, tegur orang ni, fikirkan kebaikan. Kita seorang dengan sahabat kita seorang, kita ada berpuluh cara untuk tegur dia. Hantar surat dekat dia, cakap dengan dia, duduk dalam majlis hentam dia, berpuluh cara. Apa yang kita kena fikir? Fikir benda yang paling besar manfaat kepada diri dia. Dia kawan kita, kita duduk dua orang, kita cerita dekat dia, ini salah kau buat, jangan buat dah. Jangan pergi cerita kat orang lain. Bila kita cerita kat orang lain, kesan dia apa? Seolah-olah dia akan nampak yang dia nak beritahu kat orang lain salah aku. Tapi kalau dia ni memang dia takkan ubah, dia punya salah ni memang dia takkan ubah, melainkan dia kena tegur dengan seorang ni. Tapi kita buat orang ni pergi tegur dia, itu tanda dia kita nakkan kebaikan untuk dia. Dia ni memang dia takkan ubah, melainkan kenakan dia betul-betul. Kalau kenakan dia betul-betul, dia akan berubah. Kita kenakan dia supaya dia berubah. Cara, seni dia. Yang penting balik kepada benda yang sama, nasihat. Kita kenal orang, nilai kita bukan orang suka bukan orang tak suka. Nilainya adalah apa benda yang memberi kebaikan kepada orang tu, dan juga benda yang memberi kesan yang lebih besar. Jadi setakat ni dulu untuk hadis yang ketujuh ni. Hadis yang pendek, beberapa perkataan, tetapi tuan-tuan semua simpan hadis ni. Hadis ni berguna dalam diri kita, semua kita. Apa sahaja tindakan kita nak buat, iradatul khair lil mansuhi lahu, mengkehendaki kebaikan kepada pihak yang kita berurusan dengan. Jadi mudah-mudahan hadis ni menjadi benteng yang kuat dalam jiwa kita. Kita tahu hadis ni, kita tahulah bagaimana berurusan dengan agama. Kita tahu pandangan agama tentang semua benda. Ini penting hadis ni. Apa kehendak agama dalam apa sahaja hal, kita baca hadis ni satu, kita faham, kita tahu. Pilihlah benda yang memberi kebaikan kepada manusia. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Tanya satu tentang nasihat pemimpin tadi. Saya rasa saya ingat lupa, ada dalam satu sejarah Muawiyah, dia dalam khutbah dia cakap pasal ni lah, 3 khutbah dia cakap pasal nak ambil harta umat Islam. Lepas tu tiba ada orang tegur dia. So dia pergi kat orang tu, orang lain ingatkan dia nak marah orang tu. Lepas tu dia peluk orang tu. Dia kata
Nabi ada saat bila perang, kalau akan ada pemimpin yang bila dia bercakap orang takut nak tegur, orang takkan tegur, dan pemimpin tu akan masuk dari neraka. Ini satu lah. Kita cerita tentang Muawiyah ni. Muawiyah ni orang yang cerita tu betul berlaku pada Muawiyah. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan, dia adalah seorang pemimpin yang, saya ingat surah Ali minggu depan kita cerita pasal ni, sejarah zaman Ali Muawiyah menarik kan, macam mana Syiah datang. Nanti kita cerita balik. Tapi ringkasan dia, Muawiyah ni seorang pemimpin yang ikut pembacaan politik, dia orang paling hebat. Di zaman itu dia paling hebat. Pembacaan politik, orang menyebut tentang kelebihan Ali, ada kelebihan yang lebih berbanding Muawiyah. Sepakat semua orang. Hatta Yazid mengakuinya. Yazid apabila datang orang kepada dia, dia mengakui yang Ali ada kelebihan lebih daripada Muawiyah. Tapi Muawiyah ada satu benda yang pemimpin lain tak ada. Muawiyah ni kehebatan politik dia tak ada ke orang lain. Pemimpin ni mesti ada dua benda, amin dan juga qawi. Dia mesti amanah dan dia mesti kuat. Muawiyah ada dua benda. Ramai pemimpin yang dia ada amin, dia ada amanah, tapi mereka tak kuat. Mereka tak kuat bukan personally tak kuat. Mereka kuat, badan mereka, tubuh badan mereka kuat, tapi polisi politik mereka tak kuat. Maka menyebabkan pemimpin macam ni, orang menggunakan kesempatan mereka. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, amin, tak ada siapa petikai, amanah. Tapi polisi-polisi politik Uthman membuatkan dia orang fikir Uthman tak kuat. Maka di Mesir, pemberontak ni mereka hidup segar untuk tunggu masa je nak hentam Uthman. Sebab polisi Uthman, permainan politik Uthman memberikan gambaran kepada orang lain yang dia ni tak kuat. Abu Bakar As-Siddiq, polisi politik dia kuat. Orang tak mau bayar zakat, tak murtad lagi, tak mau bayar zakat je. Abu Bakar kata kita keluar, kita perang, bunuh dia. Orang tanya Umar bantah Abu Bakar, kenapa nak bunuh mereka? Mereka tak kafir pun, Nabi tak bagi bunuh orang. Abu Bakar kata, hatta kalaulah zaman Nabi mereka bagi binatang dengan tali, sekarang mereka bagi binatang yang tak mau bagi tali, aku tetap akan bunuh mereka. Keputusan politik kuat. Ali radhiyallahu anhu ketika mengambil pemerintahan di zaman itu, Ali amanah, tapi kekuatan politik Ali tidak dilihat sebagai orang yang kuat di dalam politik. Maka sebab itu orang boleh bergerak. Muawiyah di Syam, Ali tak ada satu polisi yang boleh membuatkan tunduk kepada aku, ikut cakap aku. Ali tak mampu buat. Maka di Syam orang bersama dengan Muawiyah. Di Mekah orang bersama dengan Aisyah. Sebab keputusan politik Ali tidak dilihat kuat. Tuan-tuan, kita tak menilai sahabat mereka semua adil di sisi Allah, tetapi gambaran orang mereka tak kuat. Apabila Muawiyah mengambil pemerintahan, Muawiyah dilihat sebagai satu figure yang kuat. Itu kekuatannya. Muawiyah kata, Nabi pesan kepada aku satu benda je yang aku amalkan selalu. Ini penting, ini yang buatkan politik, ini satu benda yang memberikan kekuatan politik pada Muawiyah. Innaka in ittaba'ta auratan nas afsadtahu. Muawiyah kata, Nabi pesan kepada aku, wahai Muawiyah, kalau engkau sentiasa mengejar-ngejar, mencari-cari keburukan manusia, engkau akan memusnahkan mereka. Maka Muawiyah kata, ini polisi. Kamu nak bersama dengan aku, anytime kamu pernah perang dengan aku, give up, dan aku terima kamu. Mana-mana kerajaan yang pernah perang dengan dia, kami give up, settle, aku terima kamu. Tapi kalau kamu nak lawan, aku lawan. Kekuatan. Dan bila dia kuat, zaman Muawiyah, kembalinya keamanan yang hilang sejak daripada zaman Osman. Aman, orang tak perang dah. Sebab Muawiyah ni dia gangster, apa tak berhenti kita lawan. Jadi dia kuat dan dia amanah. Kuatnya dia sampai dia pergi test orang. Macam mana cara dia test? Dia pergi cerita, ni harta aku punya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Orang bantah dia. Bila orang bantah, Muawiyah kata, aku nak tahu je orang bantah ke tak. Orang bantah, alhamdulillah lah. Sebab kalau orang tak berani bantah pemerintah tu, ada benda tak kena dengan pemerintah, tapi orang bantah. Jadi itu tentang Muawiyah, yang mana permainan politik dua orang yang
meninggalkan kesan yang besar. Abu Bakar establish satu sistem yang kuat. Muawiyah kembalikan keamanan yang hilang sejak sekian lama. Wallahu a'lam. Ikut dah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.